Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera. Apa khabar pelajar? Okay, kita teruskan PDPR kita pada hari ini. Hari ini saya akan jelaskan tentang satu soalan berkaitan dengan usaha-usaha ke arah kemerdekaan. Soalannya berbunyi, galurkan usaha-usaha ke arah kemerdekaan Tanah Melayu dari tahun 1946 sehingga 1957. Seperti biasa dalam soalan, kita kena faham 4 perkara. Pertama, dari segi tugasan. Soalan ini galurkan, itu adalah tugasannya. Bila kita menggalurkan sesuatu, berarti kita kena galurkan peristiwa, iaitu usaha-usaha ke arah kemerdekaan itu mengikut kronologi. Dari tahun 1946 sehinggalah 1957. Jadi bila soalan galurkan, tugasannya galurkan. Pelajar kena menghuraikan fakta, itu pengetahuan secara kronologi, iaitu mengikut urutan dari tahun 1946 sehinggalah 1947, ataupun membincangkan tentang peristiwa yang membawa kepada kemerdekaan. Juga kita perlu menggalurkan peristiwa itu dari yang awal kepada yang akhir sehinggalah tahun 1957. Dalam soalan tugasan galurkan, kita tak boleh dari segi masa tu kita kronologi masa tu tak tepat. Misalnya tahun 51 sistem ahli tu kita dahulukan, reunion kemudian, itu tidak menepati dari segi tugasan galurkan. Jadi bila kita galurkan, mesti mengikut kronologi sehinggalah daripada mula 1946 sehinggalah tahun 1957, iaitu 31 Ogos 1957, bila kemerdekaan Tanah Melayu tercapai. Usaha terakhir yang penting dalam ke arah kemerdekaan adalah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi kita kena faham apa yang terkandung di dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi pada 15 Ogos 1957, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu telah ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dan juga pihak British. Jadi perjanjian ini telah melahirkan apa yang dipanggil sebagai Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957, yang berasaskan kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Ada beberapa perkara penting dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Pertama, pembentukan sebuah kerajaan persekutuan, iaitu kerajaan pusat di Kuala Lumpur dan kerajaan negeri di negeri-negeri Melayu. Kecuali Singapura. Jadi pemisahan kuasa antara kuasa persekutuan dan kuasa negeri melalui senarai persekutuan dan senarai negeri, juga senarai bersama. Jadi bidang tugas di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri telah diperjelaskan dan terkandung mengikut peruntukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu Merdeka tahun 1957. Dalam perlembagaan ini juga menetapkan bahawa institusi raja dijadikan sebagai raja berperlembagaan pada peringkat negeri dan juga peringkat negara, di mana Yang di-Pertuan Agong menjadi ketua negara, dan Perdana Menteri sebagai ketua kerajaan. Jadi kedudukan istimewa orang Melayu dikekalkan dan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dan satu lagi perkara penting yang dimasukkan dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan dan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, serta tanah simpanan Melayu dikekalkan. Jadi jelas dalam Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini sebagai perlembagaan yang paling tinggi dalam negara, iaitu undang-undang terbesar tertinggi dalam Persekutuan Tanah Melayu, telah menetapkan pentadbiran negara bersifat demokrasi berparlimen, iaitu kesimpulannya dalam soalan ini kita boleh membuat 2 kesimpulan yang penting. Pertama, kemerdekaan yang dicapai pada Ogos 1957 bukanlah satu proses yang mudah untuk dicapai. Kedua, matlamat kemerdekaan itu hanya dapat dicapai setelah melalui satu proses yang sangat panjang. Kita boleh nyatakan apa yang berlaku selepas ini. Jadi selepas Tanah Melayu merdeka, usaha-usaha telah dibuat untuk membentuk apa yang dipanggil sebagai gagasan Malaysia ataupun cadangan pembentukan Malaysia, dan akhirnya menjadi realiti pada 16 September 1963, maka wujudlah sebuah negara baru yang dipanggil Malaysia. Ini yang terdiri daripada Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak serta Singapura.